Salam sejahtera, selamat datang ke program e-belajar Sains Tingkatan 1, Bab 6, Jadual Berkala. Bersama dengan saya Cikgu Liu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pai Rumput ingin berbincang tentang topik 6.1 Pengelasan unsur. Mari kita tentang 6.1 Pengelasan unsur. Okey, pertama kita belajar dulu apa maksud jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang disebut sebagai atom. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Atom terdiri daripada 3 zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Cara untuk kamu senang ingat, kamu ingat pen. P untuk proton, E untuk elektron dan N untuk neutron. Atom adalah neutral kerana elektron sama dengan bilangan proton. Mari kita lihat pada struktur atom. Struktur atom terdiri daripada dua bahagian iaitu nukleus dan petala. Dalam nukleus mengandungi dua subatom iaitu proton dan neutron. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Mari kita lihat pada proton. Proton adalah zarah yang bercas positif. Simbol proton adalah P dan ia berada di dalam nukleus. Manakala neutron pula adalah zarah neutral yang tidak bercas. Simbolnya adalah N dan ia juga berada di dalam nukleus. Untuk elektron pula, ia adalah zarah yang bercas negatif. Simbolnya adalah E. Elektron beredar mengeliling nukleus di petala. Kita lihat pula untuk molekul. Molekul adalah zarah neutral yang terbina daripada dua atau lebih atom. Contohnya, dua atom oksigen. Molekul nitrogen pula terdiri daripada dua atom nitrogen yang sama. Hidrogen pula terdiri daripada dua atom hidrogen. Unsur adalah bahan yang paling ringkas. Tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Contohnya, baudi, zinc, aku bersih sahaja, tong hidrogen dan oksigen. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Ia terhasil daripada tindak balas kimia dan ia boleh dihasil di dalam magma atau terhasil secara semula jadi di sekeliling kita. Mari kita tengok contoh sebatian yang berada di sekeliling kita. Mari kita belajar jadual berkala pula. Unsur-unsur di dalam jadual berkala disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Dalam jadual berkala terbahagi kepada dua iaitu kala dan kumpulan. Kita terdapat kumpulan dan 7 kala. Untuk kumpulan kita lihat secara menegak. Manakala untuk kala kita melihat secara menintang. Jadi, menentukan kedudukan bagi setiap unsur dalam jadual berkala. Simbol-simbol yang berada di dalam jadual berkala simbol kepada sesuatu atom atau I. Dan simbol H pula adalah simbol kepada hidrogen. So, kita boleh menentukan kedudukan. Kita boleh menentukan
Dan bagi O. O adalah simbol kepada unsur oksigen. Kedudukan oksigen adalah berada di kala 2 dan kumpulan 16. Ca adalah kalsium. Kedudukan kalsium berada di kala 4 dan kumpulan 2. Murid-murid cuba menentukan kedudukan bagi hidrogen. Ya, betul. Kedudukan hidrogen berada di kala 1 dan kumpulan 1. Kita bahagikan kepada 2 iaitu logam dengan bukan. Kamu lihat pada jadual berkala yang berwarna kelabu pudar dengan kelabu gelap, ia merupakan logam. Manakala yang warna putih pula dia adalah logam. Mari kita lihat pada perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Pertama, kita lihat pada persamaan antara logam dan bukan logam. Kedua-duanya adalah unsur. Untuk perbezaan antara logam dan bukan logam, pertama kita tengok dari segi kekilauan. Permukaan logam adalah lebih berkilau berbanding dengan bukan logam. Permukaan bukan logam dia adalah pudar. Untuk kemuluran pula, logam lebih mulur. Untuk bukan logam, dia adalah lebih rapuh. Keboleh-tempaan pula, logam boleh ditempa, manakala bukan logam tidak boleh ditempa. Dari segi kekuatan regangan, logam adalah kuat. Bukan logam adalah lemah dan tidak boleh diregang. Sekiranya kita paksa bukan logam diregangkan, ia akan mudah patah. Manakala untuk kondisi elektrik, logam adalah sangat baik. Logam adalah lemah, kecuali karbon. Untuk kekondisian haba pula, logam adalah baik. Bukan logam adalah lemah. Dari segi ketebalan pula, logam adalah tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Dari segi takat lebur dan takat didik pula, logam adalah tinggi berbanding dengan bukan logam. Kita lihat sedikit contoh logam. Contohnya aluminium. Aluminium boleh ditempa iaitu boleh dibentuk dengan senang, kuat dan ringan, pepejar yang berwarna kelabu dan berkilat. Ini adalah contoh aluminium. Besi pula kuat, mudah ditempa, bahan magnet, konduktor elektrik yang baik, pepejar yang berwarna kelabu. Contohnya tukur besi. Contoh logam yang lain iaitu kuprum. Kuprum adalah kuat, tahan karat, mulur iaitu mudah dibengkokkan. Kuprum juga adalah konduktor elektrik yang baik dan ia berwarna perang kemerahan. Yang ini kita boleh jumpalah kuprum ni dalam wire. Okey, kemudian contoh yang lain adalah zinc, kuat, pepejar yang berwarna kelabu, konduktor elektrik yang baik. So yang ini zinc kita boleh jumpa di IDEC dengan body zinc dan lain-lain. Contoh untuk bukan logam adalah iodin. Iodin adalah hablo berwarna hitam. Ia beracun, antiseptik, iaitu dia boleh mencegahkan luka daripada jangkitan bakteria. Ini adalah contoh iodin. Okay. Kemudian contoh yang kedua adalah klorin. Klorin adalah gas yang berwarna kuning kehijauan. Ia adalah peruntur warna
dan ia beracun. Kita boleh jumpa klorin dalam air klorok yang biasa kita gunalah di dalam rumah kita. Kita lihat contoh lain untuk bukan logam iaitu sulfur. Sulfur adalah sejenis pepejar berwarna kuning dan ia adalah beracun. Jumpa sulfur di keliling kita iaitu dalam tayar kereta. Contoh yang lain adalah karbon. Karbon adalah pepejar berwarna hitam, licin, ringan dan kamu kena ingat karbon adalah salah satu unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Yang kita boleh jumpa karbon dalam mata pensel. Bila kamu nak cucukkan plug yang 2 pin, jangan guna pensel. Ia akan menyebabkan kejutan elektrik. So, itu sahaja kita belajar untuk tajuk. Terima kasih kepada semua yang menonton. Harap video ini dapat membantu anda memahami tajuk 6.1 pengelasan unsur dengan lebih baik.